Kalau kita pergi ke Singapura sekarang, RM3 2 kupang $1. Lah ni, orang pergi kerja Singapura, dia nak naikkan gaji tukang sapu sampai RM10,000. RM10,000 kita. Sana baru RM3,000. RM10,000 tu baru sama dengan allowance aduan kita. Azmirul, kalau esok kamu rasa susah, letak jawatan, pergi jadi tukang sapu di Singapura. Sebab apa? Kerana dia negeri rasuah antara yang terendah dalam dunia. Dia anggap nombor 4 dalam dunia paling rendah. Oh, rasuah ni pasal orang bukan Islam ramai, orang kafir ramai. Negara yang paling rendah rasuah dalam dunia diukur oleh Transparency International, nombor 1 paling rendah rasuah, New Zealand. New Zealand tu orang Islam belakang lah tu. Ni yang masuk jail Kajang sekarang ni Cina tu, Najib tu Cina. Rosmah tu nama dia Ahling sebenarnya. Kamu Stephen Singh pun tak tahulah, tak mengaji benda ni. Sebab kena mengaji kitab Rusila. Rasuah ni berpunca daripada orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam ke orang Islam, yang memberi neraka, yang menerima neraka. Artinya dua-duanya tak boleh kita condemn satu kaum. Singapura rasuah rendah dalam dunia. Awak ramai orang Islam kat sana. Orang Islam dalam 13%, 14% saja. Artinya kita ni disuruh berlomba. Fastabiqul khairat. Berlomba buat baik. Saya bila kena Najib ni bukan saya seronok ha-ha begitu. Sebab bila kita dapat balik kerajaan, kita akan buat, kita akan jaga supaya kita takut. Sebab itu saya sebut kepada Saifuddin tadi, kena cepat-cepat tu kita kena buat apa tu derma political party ni. Macam di Amerika, macam apa semua tu artinya dia kena istihar. Kalau tidak, kita juga terbuka kepada rasuah itu. Bila rasuah terbuka pada pemimpin, terutama menteri-menteri pegawai-pegawai kerajaan, akannya yang susah rakyat ni. Kamu puntukkan macam mana? Kalau 60 bilion tu bayangkan kalau ada dalam khazanah negara. Lepas itu kita nampak kerajaan yang ada ni janganlah harap sangatlah. Tuan-tuan kena pastikan pilihan akan datang, jangan bagi UMNO ni naik. Dan dengan pas-pas sekali lah. Saya sekarang ni malas naik kapal terbang. Naik kereta api. Sebab sejak PAS memerintah ni, para pramugari semua tutup aurat. Tak tutup aurat, timbalan menteri tu nama Zailah tu. Dia hantam dulu. Apa kerajaan Pakatan Harapan? Para pramugari masih lagi membuka aurat. Kan dia jaga hak wanita. Itu saya jarang naik kapal terbang lah. Buat apa? Semua pakai tudung semua. Saya tengok lah ni naik kapal terbang tu, dia punya belah lagi tinggi. Kita kalau duduk depan tu mengantuk pun tak jadi mengantuk. Artinya mereka ni bercakap ni betul-betul nak ambil kuasa ya. Dapat kuasa bohong. Bohong. Mana ada mikrofon tu? Kamera. Bohong. Kita tengok tu. Yang saya hari tu saya bimbang, saya takut jatuh dalam parlimen. Saya lah jatuh. Saya geram sungguh. Bila ahli parlimen PAS dulu masa menentang Akta Sosma, sampai 3 pagi baru mengundi. Ustaz derihnya dengan Taqiyuddinnya dengan lawan Akta Sosma ni, iaitu tahan seorang tanpa bicara, yang kita sebut tanpa bicara. Kita tak akan sokong siapa-siapa pun jadi penjenayah. PAS bersama. Sekarang dia duduk dalam parlimen, dia sokong Sosma. Kemudian bangun anak tugu ni Aziz, cakap pula guna Quran hadis. Saya kata, kamu anak tugu, kamu tak malukah kepada orang bukan Islam dalam parlimen ni? Masa tu mereka tutup mikrofon saya. Menteri-menteri depan semua dengar. Mereka berbimbang kot saya tumbang. Saya geram sungguh. Perempuan ni memang begitu. Judi. Daripada 12 naik kepada 8 naik kepada 20. Tu Haji. Ni tambahlah dengar apa macam pula di Kedah ni pesta. Aku pun nak main tengok. Negara
Islam. Pesta apa? Fashion Week. Boleh nampak yang kita tak nampak selama ni. Siapa tak mau? Bina badan. Saya yakin kalaulah kerajaan Malaysia menetapkan atlet kita pergi sokan antarabangsa kena pakai bikini masa lari, PAS akan cari hujah. Boleh. Kerana ianya bersesuaian dengan keadaan. Dia akan cari hujah. Boleh. Kita dari sekalian, bagi kita melawan rasuah, menentang penyelewengan adalah ajaran agama Islam. Ar-Rashi wal murtashi finnar. Kalau Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangan. Apa dia maksudnya itu? Bukanlah Fatimah tu nak mencuri. Nak beritahu undang-undang ni sama di sisi manusia. Tak kira anak orang besar, tak kira orang besar, kena. Dan sekarang kita harap ini permulaan kehakiman di Malaysia. Kita harap lebih berani. Kalau kami kembali memerintah besok, ada di kalangan kami yang didapati rasuah dan penyelewengan, sila hukum. Kita mau membina negara kita. Tengok Pulau Pinang. Karena mereka berjaya kurangkan rasuah dan penyelewengan. Pulau Pinang negeri yang boleh buat jalan lebuh raya daripada Bandar Tanjung ke balik pulau. Kerajaan negeri buat 270 juta. Kenapa? Kerana bocornya kurang. Dulu takutlah apa nak jadi Pulau Pinang ni, azan tak boleh, sekolah agama macam mana, tanah wakaf macam mana. Setelah masuk penggal ketiga, orang dah nampak takbiran kita di Pulau Pinang. Sekarang ustaz-ustaz yang duk lawan dulu ni, kita panggil nak beri bantuan 10 pagi, 8 pagi dah sampai. Selangor pun begitu juga. Begitu juga Malaysia. Saya kata tadi, kita mau rakyat ni sedar dan kuat, bangun untuk buat perubahan. Sebab kalau tidak, tengoklah jiran kita Indonesia. Dia dulu ni rasuah, saya sebut selalulah, bukan setakat di bawah meja. Zaman Pak Harto dan sebelumnya. Dia rasuah dengan meja-meja sekali. Semua bisa diurus, bisa diurus. Masuknya minyak pelicir, bisa diurus. Apa jadi pada Indonesia? Sekarang, pelaku reformasi daripada zaman Bapak Habibie sampai Jokowi, mereka lawan rasuah. Beratus pemimpin politik, gubernur duduk dalam jail. Indonesia sedang membangun sekarang. Jokowi berazam, tahun 2030 nanti, dia harap Indonesia akan jadi negara di antara top 5 kuasa ekonomi dalam dunia. Berapa tahun ini lagi? Kita duk berangan kereta api laju dan Singapura semua bertengkar lah hujah ni. Mereka dah siap. Sekarang pergilah Bandung ke Jakarta, boleh naik 45 minit. Dan mereka nak pindah pula ibu negara kerana dah ketat. Orang kata tak celuih di Jakarta nak pergi ke Kalimantan. Kenapa? Kerana lawan rasuah. Itu bila saya jumpa satu kumpulan diplomat. Dengan Datuk Saifuddin selalulah. Dia heran, dia kata, bila kerajaan beri di zaman Lee Kuan Yew Menteri Keuangan, beri kepada Kelantan untuk membangunkan Kelantan kerana mereka ketinggalan, beri 400 juta. Langkah yang pertama, beli kereta Mercedes 14 biji. Kata diplomat itu, kami heran kenapa rakyat Kelantan tak tunjuk perasaan. Marah pada pemerintah dia, utamakan beli Mercedes dulu. Ini orang Melayu. Dia nak tengok pemimpin dia naik kereta hebat. Dia kayuh gerek, ikat tali rapia pun tak apa. Ini satu benda yang pelik. Kalau wakil rakyat tak cukup gaji, tak cukup naik ke allowance. Tapi jangan kita gunakan wang rakyat untuk beli benda-benda begitu. Terlebih dahulu bukan tak boleh. Pulau Pinang nak beli, rakyat bising. Beli sebiji ya. Untuk Ketua Menteri. Tak jadi beli 14 biji sekarang Pulau Pinang, negeri yang tak ada hutang. Kelantan memanglah negeri rahmat. Kita buka pai ayak, dapat teh. Itu. Kedah macam tu dah. Inilah negeri rahmat. Antara sekalian, kenapa jadi begitu? Karena rakyat ni tak peduli soal penyelewengan, pembaziran. Tak macam di negara barat. Sikit saja berlaku ni demonstrasi. Sebab itu kita
anak-anak muda kita nak mula kembali menyedarkan rakyat. 15 hari bulan ni, pemuda Pakatan Harapan campur dengan NGO dan sebagainya, kita akan turun bersama, akan berkumpul di Kuala Lumpur dalam satu himpunan turun dan lawan. Boleh semua? Semua kena hadir. 15 hari bulan. Nanti Adam Adli ada, apa itu ketua pemuda kita apa? Hasbi ada, ketua DAP, bukan Howard lagi lah. Dia ada, badan-badan NGO yang lain ada, dan kita, orang-orang lama, veteran bersih ni, kita akan bersama. Supaya kita mau, siapa yang naik jadi pemerintah, kena jaga soal lawan rasuah habis-habisan. Beri kesedaran pada rakyat, bukan memberi kebodohan kepada rakyat. Kalau kita bodoh, jangan tunjuk kebodohan kita. Macam Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya benar tak erti, saya cakap tak erti. Saya tahu bila bincang dalam kabinet, ada benda-benda teknikal banyak. Saya tanya Saifuddin, Datuk faham ke? Dia kata dia pun korang faham. Dia tu orang lama dalam bahas pentadbiran. Kalau dia korang faham, aku lagi tak faham. Tapi kita tanya. Kita tanya, lepas itu tanya. Sebab kita bincang dalam kementerian, saya bincang. Itu sekarang sedang teredar video. Saya tak tahu siapa yang edarkan. Ucapan saya masa menteri itu. Kalau nak beli senjata, nak beli apa peralatan, kena tanya tentera. Sebab mereka yang nak guna. Betul tak? Bukan nak beli senjata, kena pergi tanya Asmirul. Sebab dia ada syarikat untuk dia nak tawarkan. Saya bercakap terang, saya bincang dengan tentera nak beli apa yang sesuai. Untuk pertahanan Malaysia. Saya tak boleh beritahu apa yang saya bincang tu semua OSA belaka, setengah-setengahnya. Tapi mereka boleh bekerjasama dengan kita. Pasukan uniform yang tak beruniform, dia bergantung kepada komitmen menteri, komitmen kerajaan. Boleh Malaysia ni akan sampai menjadi taraf Korea, bahkan memotong Korea, insya-Allah. Kalau betul-betul kita bersedia untuk lawan rasuah, ketirisan dan penyelewengan. Hanya setakat itulah, kedua belah dah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese Nandri. Terima kasih semua.